Subhanallah, muslimin dan muslimat sekalian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam buat junjungan agung kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana lagi sedap? Yang ni ke? Yang ni? Yang ni ya? Dia memang ada beza wireless dengan ni. Jadi sebenarnya masjid ni sangat hebat. Bukan semua masjid dia sanggup berbelanja besar untuk speaker. Speaker yang sedap macam ni memang tak kurang daripada 100,000. Pengalaman kami nak set up speaker. Ada masjid walaupun besar, baru, nampak hebat, tapi bila speaker tu jadi berdengung, suara tak jelas, penceramah ni dia tekan suara tu, lepas tu dah habis tenaga dah. Tapi subhanallah, apabila kita melihat pentingnya untuk khutbah Jumaat, untuk kuliah maghrib, untuk imam baca bunyi sedap, semua itu mempengaruhi kualiti penyampaian. Masya Allah. Kita bersyukur kepada Allah kerana akhirnya pada hari Jumaat yang barakah, tadi saya diberitahu oleh staf, dia kata, Ustazah, masa kami datang, staf, tim datang, tim sampai, pihak masjid menyambut dengan luar biasa. Maksudnya AJK Masjid Asyakirin ini, maksud Asyakirin, maksudnya yang bersyukur, golongan yang bersyukur. AJK dan pihak-pihak yang terlibat dalam menganjurkan majlis pada hari ini, dia menunjukkan kesyukuran dan kegembiraan tu dengan cara menyambut dengan sungguh-sungguh, dengan luar biasa dan istimewa. Saya rasakan yang hujung, yang tak muat masuk tu, yang duduk kat luar mungkin tak boleh solat cerita lain, boleh ke depan bagi penuh. Tak perlu ada laluan pun tak apa. Saya rasa ya, sebab ni tak muat dah, boleh je. Rapat-rapat gitu. Sebab sini pun dah ke depan kan. Saya dimaklumkan oleh staf tadi, dikata Ustazah, pihak masjid gembira sangat. Sebab Masjid Asyakirin ni dah mohon, dah jemput saya ke sini sejak 4 tahun yang lepas. Saya rasa, biasa saya dengar Ustazah 2 tahun proses nak jemput. Kami dah mohon setahun lebih, 2 tahun lebih. Dan ini antara masjid yang sangat bersyukur dan sangat sabar, 4 tahun. Sebab ada masjid baru minta berapa bulan, bila kita kata penuh tak dapat, dah kena marah dah kita. Kena ugut pun ada. Tapi masjid ni 4 tahun katanya mula jemput daripada PKP dulu, sebelum PKP. Jadi terima kasih sangat kepada Masjid Asyakirin Maran Pahang. Terima kasih Puan MC yang sangat terbaik, MC kita Puan Akmal Laili binti Hamdan. Terima kasih kepada Al-Fadilah Ustazah pembaca doa, Ustazah Rahayu binti Kasim. Auranya sangat terasa. Saya dah rasa dah ni orang istimewa ni sambut tadi kat depan. Beliau merupakan Ketua Biro Muslimat Masjid. Terima kasih kepada Tuan Wan Nasrullah bin Wan Zawawi, Timbalan Qadi Pejabat Agama Islam Daerah Maran yang sudi hadir. Walaupun tak dapat hadir, kita sebutkan juga Al-Fadhil Qadi Tuan Amirul Farhan bin Wahi, Timbalan Pengerusi Masjid dan lain-lainnya. Tuan Badrul Hisham Muhammad Zaki, Imam 1 Masjid Asyakirin. Ketua-ketua jabatan daerah Maran yang hadir, pemimpin-pemimpin masyarakat, para alim ulama, para asatizah, ustaz dan ustazah, dan yang saya muliakan, paling saya muliakan iaitu encik suami tercinta Tuan Tengku Fazli bin Tengku Yahya, ada kat belakang. Yang paling handsome tu saya punya. Jadi boleh tengok-tengok saja. Angkat tangan, mana suami Ustazah Asma? Dia angkat gitu je, dia malu nak ngaku. Okey. Tapi semua orang dah kenal encik suami saya kan. Subhanallah. Apa khabar semua? Siapa yang kali pertama jumpa depan? Siapa kali pertama? Oh, memang kebanyakannya kali pertama bertemu muka. Sama tak macam dalam telefon? Sama. Itu yang penting. Penting itu, lagi comel ya.
Sebab ada orang bila tengok saya, dia kata, ingat kau ustazah besar, dia kata. Rupanya kecil je. Ada juga yang terbalik, ingat ustazah kecil, rupanya besar. Jadi subhanallah, akhirnya selepas bertahun-tahun kita dapat bertentang mata. Daripada mata jatuh ke hati. Tapi kita jatuh hati dulu, naik ke mata, betul? Kita dah saling jatuh hati melalui majlis ilmu. Subhanallah. Sekarang kita sedang berada di masjid, di rumah Allah. Mungkin tadi ada yang masuk lupa kaki kanan atau kiri. Tak apa, jangan keluar balik. Yang kedua, mungkin lupa adabnya adalah baca doa. Ini daripada hadis Nabi. Sama-sama baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu, keberkatanmu, pengampunanmu, rizkimu, penjagaanmu, kasih sayangmu, kesihatan darimu, pintu-pintu syurgamu. Amin ya rabbal alamin. Niat iktikaf ya. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Niat semua, niat itu di hati. Saja niat i'tikaf kerana Allah. Nak sebut nama masjid boleh, tak sebut pun tak apa. Doa tadi, bila kita masuk ke dalam rumah Allah, sebenarnya kita masuk ke dalam rahmat Allah. Sebab itu doa itu diajar oleh Nabi, Allahumma ftahli, ya Allah bukakanlah bagiku abwab, ini jamak. Kalau babun satu pintu, abwab pintu-pintu, pintu-pintu rahmatmu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kamu semua, kita semua, Nabi kata, kita semua, tidak ada di kalangan kita yang boleh selamat daripada api neraka Allah melainkan dengan rahmat Allah. Lalu sahabat ni pun bertanya, ya Rasulullah, adakah kamu juga ya Rasulullah? Rasul jawab, ya, termasuklah aku. Maksudnya betapa pentingnya kita mendapat dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ibu-ibu muslimat sekalian, kita berada di rumah Allah, agak-agak kita dapat tak rahmat Allah? Dapat tak ni rahmat Allah? InsyaAllah. Nabi SAW bersabda hadis kudusi, iaitu firman Allah. Allah berfirman, Ana indi zanni abdi bi. Aku sebagaimana sangkaan hamba-hambaku. Bila kita yakin dan kita menyangka bahawa Allah memberikan rahmatnya kepada kita, maka kita dapat rahmat Allah. Tapi kalau kita tak berapa yakin, dapatlah kot ya, agak-agak dapatlah, harap-harap dapat, macam tak yakin. Kalau kita yakin dan kita bersangka kita dapat rahmat Allah, Allah kata, aku sebagaimana sangkaan hamba-Ku. Subhanallah. Apa lagi bukti yang Allah nak beri pada kita? Allah sedang memberikan rahmatnya kepada kita. Kita ni bukan siapa-siapa. Hari-hari pun kadang melawan cakap suami. Betul ke? Bukan lawan ustazah, kita berdebat. Kita mempertahankan hak kita. Kita hanya menyatakan pendapat. Sebenarnya tak ada masalah pun. Isteri tak setuju dengan suami, isteri bangkang, tak ada masalah. Kalau kita nak cerita kisah benar dalam rumah tangga Nabi, sebelum saya jelaskan tadi tu, saya jelaskan dulu tadi. Sebelum cerita kisah rumah tangga Nabi ni. Kita ni dosa banyak. Betul tak? Kelalaian banyak, kesilapan banyak, ibadah kurang, kebaikan kurang. Maksudnya, siapa kita untuk Allah pandang? Tetapi pada petang Jumaat yang barakah ini, saya hanyalah perantaraan Allah sahaja. Hakikatnya, Allah yang pilih ibu-ibu, para wanita sekalian, para isteri, para ayah, para lelaki. Hakikatnya Allah yang pilih. Nama, jasad, roh kita berada di sini pada saat ini di rumahnya.
Di sana ada hadis Nabi. Barang siapa yang menjadi tetamu Allah di rumah Allah, maka Allah lah yang berhak melayaninya. Sebenarnya kita sedang dilayan oleh Allah. Kita menjadi tetamu Allah. Kalaulah kita dijemput ke istana, jadi tetamu istana, bangga ke tak? Banggalah, satu kampung riuh. Kenapa kau dipanggil istana jadi tetamu? Makan beradat dengan sultan contohnya. Bukan senang. Tetapi sekarang ini kita menjadi tetamunya Allah, pemilik dan raja segala raja. Tapi kita tak rasa keistimewaan itu. Kita akan nampak betapa besarnya jemputan Allah terhadap kita pada saat ini bila kita dah mati besok. Bila kaki kita ditanya, apa yang digunakan oleh kakimu? Ya Allah, pada hari ini, tarikh ini, kakiku melangkah ke rumahmu, ya Allah. Kakiku melangkah ke taman syurgamu, iaitu majlis ilmu. Walaupun zahir nampak saya sebagai tarikan, kekalkan saya sebagai perantaraan, kita semua datang kerana Allah. Allah sedang melihat hati kita, tuan-puan sekalian. Allah sedang melihat hati. Saya minta sangat, betulkan niat kita. Betulkan hati kita sekarang. Sama-sama betulkan hati. Saya baca dulu hadis Nabi. Allah Subhanahu wa taala memandang hati kita. Nabi bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum wala amwalikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Nabi bersabda, Allah tidak pandang rupa paras kamu. Allah tidak pandang jasad kamu. Allah tidak pandang harta benda kamu. Keturunan kamu, pangkat kamu, semua Allah tak pandang. Tetapi Allah memandang hati kamu. Kita semua melangkah, datang dengan kereta, jalan kaki dengan motor, masuk rumah Allah. Ya Allah pandang bukan zahir kita, Allah pandang hati kita datang kerana siapa? Datang untuk apa? Sebab itu saya minta semua, jangan kita tersalah niat utama kita. Walaupun ada niat sampingan nak selfie, nak tengok ustazah depan-depan, nak jumpa, tak ada masalah. Bukan salah pun niat tu. Tetapi jadikan niat yang paling utama. Ya Allah, boleh ikut saya? Ya Allah, kami datang kerana-Mu. Kami hadir di rumah-Mu, mengharapkan rahmat-Mu, mengharapkan redha-Mu, pengampunan-Mu. Kami datang kerana cinta kami kepada-Mu, kepada Rasul-Mu dan kepada agama-Mu. Kami datang ya Allah untuk memperbaiki diri sebelum perbaiki orang lain, untuk muhasabah diri, untuk menginsafi diri. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya niat boleh banyak. Nak buat 10 niat pun boleh. Siapa yang buat 10 niat baik, dia balik dengan 10 niat dia tu. Dia datang dengan 5 niat, dia bawa balik 5 niat. Ya Allah, aku datang ke majlis ilmu, niatku supaya rizkiku dimurahkan selepas ini. Dia akan dapat insya-Allah. Sebab Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ada satu kisah. Seorang hamba Allah ni, dia jumpa guru dia. Wahai Syekh, hidup aku susah. Aku dah buat amalan tu, dah buat amalan ni. Syekh ni pun kata, kalau begitu kamu hadir majlis ilmu. Kenapa pula hadir majlis ilmu? Ingat nak bagi tips. Bisnes cemerlang ke, nak bagi tips, doa murah rezeki ke? Tak. Syekh ni pergi hadir majlis ilmu. Lalu dia membacakan hadis Nabi yang mana Nabi bersabda, orang-orang yang menuntut ilmu akan dijamin rizkinya, akan dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Alhamdulillah. Kan hari Jumaat hari ni, baru lepas khutbah Jumaat, semangat pula ceramah. Sebab saya rasa pertama terharu bila tahu dah 4 tahun masjid ni tunggu. Dan bila saya melihat wajah-wajah ibu-ibu orang Kuantan ni memang hebat, indah-indah. Sorry, orang Maran. Tapi sebenarnya saya nak sebut orang Pahang, senang. Sebab banyak tempat lagi. Orang Pahang ni wajah senyum manis, indah, bakal-bakal bidadari di syurga. Amin. Subhanallah.
Siapa bakal ketua bidadari syurga? Angkat tangan. Jangan malu. Bukan perasaan ni. Ini doa. Ya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Tak apa, dik. Tuan-puan, muslimin, muslimat. Alhamdulillah, kita akan pergi kepada tajuk kita ni. Iaitu, ada syurga ataupun bina syurga dalam rumah tangga. Rumah tangga sekarang, syurgaku ke? Oh, tak boleh sebut Ustazah, nerakaku tak boleh. Ada syurga tak sekarang dalam rumah tangga? Alhamdulillah. Jawab tu dengan yakin, tak ragu-ragu. Sebab ada tempat kalau tanya, bolehlah. Adalah sikit-sikit. Saya tanya lagi sekali, wahai para wanita sekalian, bakal bidadari syurga, perhiasan dunia yang terindah, ada syurga tak dalam rumah tangga kalian? Luar biasa, Masya Allah, meremang bulu rama. Syurga dalam rumah tangga, bukan semestinya rumah tangga itu sempurna, lengkap segala, tak bergaduh, tak ada pertelingkahan, tak tarik rambut. Tarik rambut juga ke dengan lelaki? Maksudnya bukan indah-indah belaka, tetapi rumah tangga itu ada kesyukuran. Rumah tangga itu disulam dengan kesabaran, dengan tolak ansur, dengan selalu memaafkan. Masya Allah. Kalau ingat-ingat balik, kadang duduk seorang-seorang ngalir air mata. Ingat kenangan pahit. Ingat perik ujian-ujian dalam rumah tangga. Tetapi bila dibesarkan kesyukuran, inilah hasilnya. Wajah-wajah yang indah, bersih, senyuman yang manis. Sekarang boleh tak bagi senyuman paling manis? Senyum pada orang sebelah. Kalau orang sebelah kata kurang manis, kena tambahkan lagi. Senyum-senyum pada orang sebelah, senyum. Senyum pada orang sebelah, bukan pada saya. Gitu. Saya nak tanya muslimat, senyuman ni bagi tak dekat suami? Lagi manis ya? Oh, yang tak ada suami jangan sedih. Ya, mungkin suami dah meninggal. Ya, faham, sabar, bawa bertenang. Yang mana mungkin suami dah meninggal ataupun berpisah hidup, janganlah kecil hati kalau saya sebut ustaz suami. Ustazah hormati saya. Bujang purba namanya. Maksudnya bujang pada usia emas kan. Tapi kita cakap umum sebab ramai ada suami lagi kan. Siapa masih ada suami, angkat tangan. Jangan tak mengaku, angkat tinggi-tinggi. Ini persatuan. Oh, persatuan ibu tunggal. Tapi pernah ada suami kan? Ya, tak apa. Tak pernah ataupun pernah, Allah akan kurniakan suami di syurga. InsyaAllah. Jangan sedih ya. Nanti kita ni comel je, purple putih. Ingat Persatuan Puteri Islam tadi. Comel-comel manis, wanita-wanita yang penuh dengan sabar. Ya. Tuan-puan, ada tak yang mengedarkan buku ni? Ada syurga di rumahmu. Cuba angkat. Tak apa. Sebenarnya bukan percuma. Sebab buku ni, daripada dana jualan ni, kita buat gerak kerja kemanusiaan dan dakwah kita kan. Kepada siapa yang bila buka, yang plastik tu boleh buka. Walaupun Ustazah belum tentu lagi ni saya nak beli, tak apa, boleh buka dan kita tengok isi kandungan. Saya bila kuliah pergi ke negeri, saya memang gunakan buku. Mana-mana ceramah macam ni, saya gunakan buku. Kalau tak nak, jangan lipat, jangan conteng. Kalau nak, boleh tunggu lipat, boleh conteng. Walaupun belum menyelesaikan lagi. Faham maksud saya? Okey. Ada syurga di rumahmu. Ini adalah buku tahun lepas. Sekarang, cuba tengok pada depan sekali. Pada kulit buku ni. Apa yang ditulis? Orang yang mengharapkan syurga di akhirat akan berusaha sedaya upaya menjadikan rumah tangganya sebagai syurga di dunia. Berusaha jadikan rumah tangganya sebagai syurga di dunia. Allahu Akbar. Bukan semestinya ada suami. Semua orang daripada rumah tangga, semua orang ada keluarga. Kalau tak pernah berkahwin, dia ada adik-beradik. Dia mungkin hidup bersama dengan saudara mara dia. Dia tetap ada keluarga dan dia boleh bina syurga di rumahnya. Okey. Sekarang cuba tengok kandungan buku. Tengok jap dekat isi kandungan. Belek je. Buka je plastik kalau ada plastik. Okey.
isi kandungan. Kemungkinan untuk habiskan buku ni, kita nak habiskan baca buku ni. Kita akan berhenti solat asar, lepas tu sambung lagi, berhenti solat maghrib isyak, lepas tu sambung lagi. Sampailah dalam pukul 12 malam. Boleh ke? Ya, boleh. Nanti puan sambung ya. Saya balik nanti. Subhanallah. Sebenarnya bila kita kuliah berkitab ataupun gunakan buku memang seronok sebab perbincangan tu terarah. Sekarang kita tengok dulu isi kandungan. Yang pertama, pernikahan jalan ke syurga. Perkahwinan, pernikahan adalah laluan ke syurga. Di situ ada penjelasan. Bab yang kedua, ada syurga pada pasanganmu. Cuba bayangkan muka suami masing-masing, pejam bayang muka dia. Ngeri ke? Indah ke? Bahagia ke? Derita? Ustazah, bayang tu tak boleh Ustazah. Nama jangan sebut. Yelah tengah ada masalah, tengah bahagia, memang seronok lah, gembira. Subhanallah. Ada syurga tak pada pasangan kita? Bukan semestinya yang gembira ya. Ustazah, suami saya laluan saya ke syurga. Ada syurga pada suami saya. Ada seorang wanita, ramai wanita cakap macam tu pada saya. Saya memula, ya Allah, ingatkan suami dia tu ciri-ciri ahli syurga. Dia kata, Ustazah, 30 tahun saya sabar dengan dia. Akhlak dia kasar, mulut, maki hamun, selalu menghina, merendahkan saya. Tapi saya mula belajar dan saya selalu menganggap ini jalan saya ke syurga. Sebab daripada dialah saya dapat pahala sabar. Daripada dialah setiap hari saya berlawan dengan rasa redha. Daripada dialah sekian-sekian. Jadi saya anggap dia adalah laluan saya ke syurga. Boleh jadi kalau saya dapat suami yang baik, saya leka dengan nikmat Allah. Saya akan memuji dan memuja suami saya, sehingga saya lupa untuk memuji dan memuja Allah. Tapi bila Allah uji orang paling dekat, setiap hari menguji sabar, saya sandarkan bahagia saya bila saya sebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, dialah sebaik-baik pelindungku, sebaik-baik yang menjagaku. Kalau tak, saya tak nikmat pun sebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi bila Allah uji, orang yang paling dekat bukan orang yang melindungi saya, bahkan dia menyakiti saya. Saya merasakan benar-benar perlindungan itu daripada Allah. Sebab itu, bila kita tengok tajuk ada syurga pada pasanganmu, bukan semestinya kita dapat pasangan sifat ataupun berakhlak seperti ahli syurga. Yang kedua, kita tengok ada syurga pada anakmu. Bab ketiga. Nampak tak isi kandungan tu? Cuba tengok. Jumpa tu isi kandungan. Ada syurga pada anakmu. Sama juga kupasannya. Bagaimana anak itu menjadi asbab sabar, tinggi darjat kita, asbab pahala yang berganda-ganda. Wahai ibu-ibu sekalian, saya nak tanya, saya pun ibu kepada 7 anak. Pernah tak kita rasa? Siapa yang pernah rasa kita bukan ibu yang baik? Angkat tangan. Siapa pernah rasa? Siapa yang rasa kita tak buat sehabis baik, kita bukan ibu yang terbaik, selalu rasa macam bersalah pada anak? Angkat tangan lagi sekali. Hampir semua. Hampir semua. Saya pun selalu rasa begitu. Tetapi wahai ibu, wahai ayah sekalian, kita dah buat sehabis baik. Ini bukan nak bangga, nak perasan, bukan nak seronok-seronok, tak. Allah tidak memaksa kita sampai tahap kita menghukum diri kita, sampai tahap kita menyalahkan diri kita di atas setiap kesalahan anak, sampai kita hukum diri kita bila anak buat salah, ini sebab akulah ni, aku tak didik anak betul-betul, aku tak cukup berdoa, aku sekian, aku dulu buat dosa, inilah kafarah dosa Allah beri pada anak. Allahu Akbar. Ibu-ibu sekalian, saat kita mengandung, setiap hari, setiap saat susahnya mengandung, Allah beri kita pahala, Allah gugurkan dosa. Saat kita melahirkan anak, sekarang kita lupa dah sakit macam mana melahirkan anak, tapi Allah tidak pernah lupa. Allah yang hasib, yang maha menghitung, Allah hitung setiap helaan kesakitan yang kita keluar ketika kita melepaskan rasa sakit nak bersalin. Saat kita menyusukan anak, bukan tak sakit, berdarah, perih, sakit pinggang, dukung anak. Saat suami kita cari rizki untuk kita dan anak-anak, saat suami kita sabar kerana kita masa mengandung,
Masa kita lepas bersalin, kita lupa juga yang suami kita banyak sabar dengan kita. Yang kita duk ingat kita banyak sabar dengan dia. Yang kita ingat kita banyak berkorban untuk dia. Tetapi suami kita pun banyak berkorban. Bezanya orang lelaki tak banyak bercakap, tak banyak menghitung, tak banyak menyebut. Sebab itu kadang-kadang dia angguk, kita rasa dia setujulah tu. Kan, padahal dia boleh layan je. Kalau tak layan kan lagi panjang. Jadi subhanallah, dua-dua berkorban. Ibu-ibu sekalian, nak dihitung saat mengandung, saat melahir, saat menyusu, itu adalah satu pengorbanan dan peranan terbesar seorang ibu dan seorang ayah. Yang mana ganjarannya begitu hebat dan begitu tinggi. Sebab itulah Allah menaikkan darjat seorang ibu ni sampai 3 kali ganda. Bila seorang hamba Allah, sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling patut aku berbakti?" Nabi jawab, "Ibumu." Kemudian siapa? "Ibumu." Kemudian siapa? "Ibumu." 3 kali. Kemudian siapa ya Rasulullah? "Ayahmu." Para ulama mengatakan kenapa 3 kali wanita dilebihkan? Pertama mengandung, kedua melahirkan, ketiga menyusu. 3-3 ini orang lelaki tak boleh buat. Padahal fizikal lelaki lebih kuat. Tapi rupanya untuk mengandung susah payah, melahirkan penuh sakit, hanya mampu ditanggung oleh wanita yang lemah nampak zahir, tapi kuat dalaman, kuat emosi, kuat kesabaran. Lelaki ada bahagian dia, kita perempuan ada bahagian. Jadi ada syurga pada anakmu, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah kurniakan buat para ibu di dunia ini, para ibu di sini, para ayah di sini, syurga Allah yang tertinggi, tanpa dihisap, tanpa diazab. Janganlah terlalu suka menghukum diri, merendahkan diri, menyalahkan diri. Ujian anak pasti. Walaupun saya anak penceramah, anak-anak saya 7 orang, tak pernah lepas daripada ujian anak. Syukur Allah tutup aib. Allah tidak buka aib yang datang daripada anak. Kesalahan, kesilapan, kekurangan kita dalam mendidik, masa, kasih sayang, perhatian. Datang ujian, silih berganti daripada anak. Tapi Allah jaga, Allah tutup aib kita. Maka setiap kali Allah uji melalui anak, melalui suami, melalui diri kita sendiri, apa yang kita boleh buat adalah antaranya kita bacalah surah Ghafir ayat 44 itu. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Saat saya berhadapan dengan kesalahan anak yang besar, yang kecil, biasalah budak-budak kan. Anak sulung saya umur 17. Anak sulung 17 SPM tahun ni. Lepas tu tahun seorang, 2 tahun, 10 tahun tu mengandung tak berhenti. Gugur 2 kali, 9 kali lah mengandung ya. Masya Allah. Ya, bila dah remaja adalah ceritanya kan. Saat berhadapan dengan ujian daripada anak yang dah mula remaja, yang bukan kesalahan kecil, gigil badan ni, tangan ni rasa nak pukul ni, gigil badan ni rasa nak tarik rambut ni, gigil rasa macam yang mampu buat kadang tu terduduk menangis. Ya Allah. Lepas tu peluk anak tu, saya peluk anak, saya kata, "Maafkan Umi, kita hadapi ujian ni sama-sama. Kita hadapi masalah ni sama-sama. Kita betulkan balik sama-sama." Tapi kalau masa tu kita marah dia, kita pukul dia, dia akan cari orang lain untuk dia mengadu. Dia cari orang lain yang boleh menerima kekurangan dia. Itulah anak kita. Terima kekurangannya, terima kesalahannya, terima kesilapannya. Kita pernah muda. Kita pernah buat salah. Kita pernah memerontak dengan ibu ayah. Jadi ketika ini peluk, minta dengan Allah. Bismillah. Minta maaf ya, belahak sikit. Pagi tadi pun ceramah 3 jam, semangat juga. Okey, muslimat sekalian, tengok kembali kepada isi kandungan. Ada syurga, tengok bab yang keempat, iaitu ada syurga di ruang tamu rumahmu. Yang kelima, ada syurga di ruang ibadahmu.
Bab yang ke-6, ada syurga di bilik tidurmu. Yang ke-7, ada syurga di dapurmu. Tuan-puan sekalian, nak siapkan buku ni 2 tahun. Saya dengan tim penyelidikan. Masa pihak Galeri Ilmu kata Ustazah banyak ceramah rumah tangga, dia pun bawa transkrip ceramah saya dah siap. Ustazah, kami dah tukarkan ceramah Ustazah bab rumah tangga jadi sebuah buku. Saya kata tak apa, nanti saya tengok. Memang semua dalam tu ayat-ayat saya. Dia tukar daripada ceramah kepada buku. Saya tolak 100%. Saya kata minta maaf, bagi masa kita nak ubah. Sebab bila ceramah tukar kepada buku, memang tak sedap. Banyak ayat tergantung. Dan baca tu tak kena, tak sampai. Kadang kita nak sebut 5 poin, kita sempat 2 poin je. Akhirnya, saya dengan tim penyidikan ubah-ubah dan saya kata, saya nak buat buku yang praktikal. Dan semua tajuk-tajuk ni Allah ilhamkan melalui saya. Masa Allah beri ilham, kita nak bina syurga dalam rumah tangga kita, nak mula daripada mana? Boleh jadi, kita pilih tajuk tu, nak mula daripada bilik tidur lah. Sebab suka tidur. Contoh ya. Nak mula daripada dapur lah, suka masak, suka makan. Nak mula di ruang tamu lah, sebab suka rehat, suka lepak. Bagaimana setiap ruang dalam rumah kita boleh jadi ruang untuk ibadah, ruang untuk bina syurga dan keseronokan dalam rumah tangga. Sebab itu buku ni boleh dibaca daripada mana-mana bab dan anda dapati buku ini lebih kepada beri skill. Apa yang perlu dibuat, apa yang boleh dibuat, apa sunnah Nabi di dalam bilik tidur. Sekarang saya nak tanya para wanita sekalian. Ada pengumuman. Dia kena tukar suara sikit. Pengumuman, dulu nak jadi DJ juga ya. Kepada pemilik kenderaan Proton Saga ADN 6402, sila alihkan kenderaan anda. Jadi tak DJ? Jadi ya. Diulangi, Proton Saga ADN 6402, sila alihkan kenderaan anda. Jangan tengok siapa-siapa. Sibuk nak tengok siapa punya kereta. Okey. Subhanallah, biasalah bila dah ramai tu kan. Tadi on the way saya nak datang, sebenarnya dah tu keluar awal daripada tempat penginapan masjid bagi. Ada rumah tamu kat situ, tak jauh, sebelah situ. Sebelah situ lepas tu ada taman keliling kan. Lepas tu pihak masjid bagi makan, ya Allah sedap sangat. Semua sedap, lauk-lauk tu special. Masya Allah, terbaik layanannya. Okey, on the way datang, berhenti. Tengok ada budak-budak muda bekerja jadi cleaner. Ini pandangan jarang saya tengok. Sebab itu saya minta yang bawa tu, staff tu berhenti. Saya turun kenderaan, saya pun tanya, kamu umur berapa dek? 20 tahun. 20 tahun kerja jadi cleaner. Bukan seorang, ada berapa orang remaja. Dengan lusuh, dengan muka panas, kulit terbakar. Berapa lama dah kerja dek? Lebih kurang dalam 6 bulan. Kenapa kamu kerja? Nama dia Muhammad Faris Aiman. Kenapa kamu kerja? Saya tolong mak ayah. Mak baru je bersalin dapat adik kecil. Kamu anak sulung? Ya Ustazah. Dia kenal lah. Ya Ustazah. Adik-adik berapa orang? 6 orang. Adik yang ke-6 tu lah. Mak baru bersalin, ayah pun kerja tapi belanja tak cukup. Rumah kami sewa sekarang, kami kena keluar sebab ada orang nak masuk. Jadi kami tengah kumpul duit. Nak masuk rumah baru kan, nak ada deposit apa semua. Ya Allah, rasa nak menitik air mata tapi kena tahan, nanti hilanglah bedak ni kan. Gitu. Jadi saya pun, yelah kita bagi hadiah sikit hari Jumaat yang berkat kan. Lepas tu dia punya syukur, ya Allah Ustazah, terima kasih. Saya rasa macam, sebab ramai kerja cleaner nak bersih-bersih ni, sekarang ni ramai foreigner. Bukan senang nak jumpa penduduk tempatan. Tapi sepanjang saya jumpa dekat taman sebelah tu, semua adalah anak orang Pahang yang hebat. Hebat orang Pahang. Subhanallah. Saya jumpa ramai lagi lepas tu, orang muda. Dan bila saya tanya, memang orang Pahang? Ya, memang orang sini. Lepas tu anak tu cakap, Muhammad Farid kata, yang penting kerja rezeki halal dan berkat. Walaupun kerja bukan glamour. Hari ni, ramai remaja nak jalan mudah. Buat konten kat TikTok, buat konten ni. Lepas tu saya kata, yang penting rezeki berkat, solat dijaga. Betul Ustazah, solat kena jaga.
Kita boleh tahu kalau orang tak jaga solat, bila sebut solat bersalah. Solat kena jaga. InsyaAllah, insyaAllah. Tapi dia terus sambut, betul Ustazah, paling utama jaga solat. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, saya nak tanya ibu-ibu, dalam banyak-banyak ruang di rumah kita, mana ruang paling penting? Siapa yang cakap bilik tidur nombor 1 paling utama, angkat tangan. Oh, semua tak suka tidur ya? Jarang masuk bilik ya? Okey. Siapa yang cakap ruang tamu paling penting, angkat tangan. Oh, tak penting juga. Jadi ruang tamu ni kira sepah lah ya. Tak penting. Kami ni tak pandang pasal sofa-sofa ni saja. Kat rumah pun tak ada sofa ni. Siapa yang rasa dapur paling penting, angkat tangan. Dapur paling penting. Dapur paling penting. Ya, sebab kalau tak masuk bilik tidur, boleh tidur juga kan. Kalau ruang tamu tak ada, tak cantik, boleh je. Tapi dapur tak boleh Ustazah. Kalau dapur tak masak, nanti jadi berasap. Ada kepala yang berasap. Masya Allah, hebat. Letih tak masak hari-hari? Ada waktu letih, ada waktu tak. Tapi besarnya pahala. Nanti saya cerita pahala masak ni. Besar sangat ni, Masya Allah. Okey. Siapa yang rasa, mana lagi? Tak apa, saya cukup dah saya tanya tu. Saya dah tahu dah. Sebab kita nak pilih bab ni, kita nak buka muka surat, bab dapur ke? Saya antara dua sebenarnya. Saya nak pergi pada bab dapur ataupun bab bilik tidur. Nak yang mana? Bab dapur. Okey, sekarang buka. Muka surat ada syurga di dapurmu, bab 7, muka surat 331. Kita cakap pasal bina syurga di dapur. Okey, belakang sekali. Kalau belek perlahan lagi lambat nak jumpa. Belakang sekali, bab terakhir, muka surat 331. Ada syurga di dapurmu. Sekarang ni puas hati tak dengan dapur masing-masing? Puas hati. Ke asyik duk tengok gambar dapur rumah orang lain? Bang, bila lah nak dapat dapur macam ni? Kalau saya dapat dapur macam ni, hari-hari saya masak bang. 3 kali sehari. Tapi saya syukur je bang, dapur sekarang. Alhamdulillah, yang penting boleh masak. Tapi mulut tu tak habis lah bercakap kan? Kok lah bercakap hari-hari, tiba-tiba membesar dengan sendiri dapur tu. Ni kita akan belajar bab dapur dan bagaimana dapur Nabi, apa amalan di dapur. Tapi saya nak sentuh juga pasal bilik tidur. Walaupun macam Ustazah malu nak cakap pasal bilik tidur dalam ceramah. Poin pertama, bilik tidur. Memang ada hadis Nabi, bahkan firman Allah, malam itu dijadikan tempat waktu kita rehat. Dari manakah tempat kita rehat? Di bilik tidur. Dan di bilik tidur Nabi, disitulah makam Nabi yang kita duduk pergi raudah tu. Itu bilik tidur Nabi. Itu rumah Nabi. Nabi wafat di rumah dan di bilik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan disitulah tempatnya dimakamkan Nabi. Itulah namanya raudah. Muslimat sekalian, kalau kita pergi kepada bab ada syurga di bilik tidurmu, poin pertama, bilik tidur adalah tempat berehat. Tempat apa? Berehat. Tapi ada orang bilik tidur jadi tempat bertengkar. Nak gaduh laki bini, masuk dalam bilik, tutup pintu, gaduh dalam tu sebab supaya anak-anak tak dengar. Betul lah kan? Okey juga tu, tak nak gaduh depan anak. Kadang-kadang isteri dia punya tak puas hati pagi tu, masa dekat tidur, nak tidur tu lah dia sebut, bang ada benda nak cakap ni ha. Bengkak dah hati saya ni duk simpan. Kalau saya tak cakap, saya tak boleh tidur ni. Maksudnya bilik tidur bukan tempatnya untuk kita cerita masalah, untuk kita tiba-tiba bang nak mesyuarat sikit ni. Ada 10 agenda ni, tak banyak. Agenda tu, agenda ni. Maksudnya bilik tidur, biarlah kita orang perempuan emosi macam mana. Saya nasihat diri saya ni, suami saya senyum je kat belakang. Encik jangan cerita ya. Dekat orang sebelah kiri kanan ya. Maksudnya saya sedang nasihati diri saya juga. Sebab Allah memang berikan dan Allah wajibkan kita beri hak untuk rehat.
Tidur ni kalau fikiran tak rehat, kita tak dapat kerehatan yang sebenar. Nampak berkeruh tapi otak berfikir. Kalau boleh, bilik tidur bersih, bukan kalau boleh, wajib. Bilik tidur tu bersih, kemas, cadar tu seminggu sekali ditukar, wangi, sembuhlah apa-apa minyak wangi. Dia akan mempengaruhi. Bahkan orang yang berbelanja untuk cadar yang cantik, itu sunnah isteri Nabi. Setiap kali Nabi keluar, bila isteri balik, isteri Nabi Aisyah mesti akan tukar tempat lapik. Sebab Nabi pernah tegur, ada lapik yang Nabi kurang suka sebab ada gambaran, maksudnya ada image. Jadi kadang-kadang kita tanya suami, awak suka tak cadar ni? Orang lelaki kadang kan main jawab je, bolehlah, okey. Awak mana suka antara dua? Kita asyik pilih bunga je. Memanglah kita suka bunga. Rupanya tak kena dengan jiwa dia, tapi dia ikut saja. Ada waktunya kita suruh dia buat pilihan. Ini warna kegemaran awak, awak sukakan yang ni. Subhanallah, hias bilik tidur, wangikan bilik tidur, kemas bersih bilik tidur. Itulah tempat rehat, tempat pengikat kasih, tempat untuk kita membetulkan apa yang salah pada hari itu, bukan kemuncak kesalahan. Sabar, tengah masuk bilik tidur meletup. Subhanallah. Kalau boleh, kau nak bincang sebelum masuk ke bilik tidur. Selesai dulu, bang ada nak bincang sikit. Sambil jalan ke, ataupun dalam kereta ke, kan dalam kereta kan tercabut steering pula kan. Maksudnya, mindsetnya bilik tidur adalah tempat untuk rehat. Dan para wanita sekalian, saya kena ingatkan perkara ni. Sebab saya dulu perunding cara rumah tangga. 4 tahun saya runding cara rumah tangga. Yang mana ada suami yang ada isteri. Nafkah kasih sayang, nafkah batin, hubungan suami isteri adalah satu kewajipan. Mas tu memang suka tapi tak wajib. Beli baju baru tak wajib asal ada baju. Tapi nafkah keperluan batin wajib. Dan nafkah batin bukan hubungan suami isteri saja, bukan hubungan kelamin, hubungan romantik tu je. Tetapi kasih sayang, perhatian, panggilan yang baik, semua itu keperluan batin, keperluan emosi. Betul atau tidak? Pujian, Masya Allah, perhatian, semua itu nafkah batin. Tapi yang saya nak, kita berhati-hati. Baru je 2 hari lepas, ada seorang wanita. Dia muda lagi, muda daripada saya. Anak kecil. Lepas tu dia kata, Ustazah, saya dah tak ada keinginan. Saya dah tolak dah permintaan suami. Saya tak suka. Saya tak tahulah kenapa Ustazah. Lepas tu suami macam mana? Dia kata suami saya okey je. Tapi saya nampaklah suami saya sabar, dia kata. Saya kata wajib buat sesuatu. Wajib. Sebab suami saya faham, saya tengah ada anak kecil, anak berturut-turut. Saya kata, pergilah jumpa doktor. Memang bila bersalin rapat, dekat, hormon perempuan estrogen ke testosteron? Estrogen. Hormon estrogen tu menurun mendadak sampai hilang rasa apa semua, dan tidak pun gugur kewajipan kita sebab kita tak ada rasa, sebab kita tak ada keinginan, sebab penat, sebab stres. Hari-hari alasan stres. Awak saya kat siapa? Awak lah, siapa lagi? Lalu pun dah stres dah. Contohlah. Subhanallah. Wahai muslimat sekalian, hadis Nabi berkaitan dengan dilaknat isteri itu, hadis sahih ya. Dilaknat seorang wanita yang menolak ajakan suaminya, daripada dia start tolak sampai dia menerima kembali. Kalau setahun dia tolak. Saya dulu kerja punding cara bukan setahun, ada yang 3 tahun, ada 4 tahun, ada 5 tahun. Lepas bersalin anak pertama, gangguan hormon, isteri itu tolak. Memang banyak kes, kalau tak fikir tentang hukum hakam, tak fikir dosa pahala, fikir pasal, alah sabar je lah, takkan ya sabar, rumah tangga bukan pasal cerita tu je, pasal ini, pasal ni. Tapi kenapa jadi wajib sampai dilaknat oleh Allah? Solat jaga, puasa jaga, aurat jaga, tapi dalam laknat Allah. Tapi kalau isteri sakit, tak sihat, suami paksa, suami pula berdosa. Bagilah dulu, bawa isteri pergi berjumpa doktor, rawat dan sebagainya. Saya cakap begini depan ibu-ibu wanita sekalian, perkara ini dianggap remeh, dianggap ringan, sedangkan ia berat di sisi Allah.
Di antara tugas besar seorang isteri, seorang wanita, membantu suaminya menundukkan pandangan daripada matanya melakukan maksiat, melihat dan membayangkan wanita lain. Membantu suaminya tenangkan hatinya daripada gelora nafsu bila terangsang dengan melihat, lagi-lagi zaman sekarang, scroll je FB macam-macam keluar, scroll TikTok macam-macam keluar. Betul atau tidak? Sebab itu ramai wanita jaga penampilan cantik ini. Saya masa jadi pembicara kaunselor rumah tangga, kes-kes macam ni saya minta pergi jumpa doktor pakar puan ataupun doktor pakar sakit tuan kalau yang masalah lelaki. Bila pergi jumpa doktor, doktor ambil cek hormon, dia ada beri pil hormon, ubat-ubat yang boleh membantu. Dah banyak kes saya alhamdulillah selesai. Maksudnya kita akan tanya, macam mana puan? Dah pergi jumpa doktor dah? Macam mana? Alhamdulillah ustazah, terima kasih. Kalau tak, saya skeptikal. Saya pandang benda ni benda yang tak penting. Saya anggap benda ni remeh. Ramai yang datang mengadu masalah, datang mengadu dengan apa? Ustazah, kami masalah komunikasi. Kami masalah kewangan. Kami masalah tak sefahaman. Tapi bila masuk sesi kaunseling, sebab kita dah tahu dah, saya akan tanya direct soalan. Macam mana hubungan suami isteri? Banyak, saya rasa tinggi sangat persen, itulah puncanya. Bila ada masalah hubungan suami isteri, dia akan jadi masalah hubungan komunikasi. Masalah harta jadi benda tu penting. Sedangkan rumah tangga, bila kasih sayang suami isteri kuat, walaupun ada masalah kewangan, ada masalah lain-lain, dia tetap boleh hadapi bersama-sama. Betul atau tidak? Betul. Subhanallah. Betul kan je ya? Sekarang nak baca buku ni. Tapi masa dah habis dah. Masa saya sampai pukul 4 suku, lebih kurang 10 minit lagi. Masya Allah. Jom kita baca sikit. Ada syurga di dapurmu. Tapi dia ada mula muqaddimah dengan satu hadis Nabi ni. Kita nak baca sama-sama. Boleh ya muslimat? Ikut saya. Duduk tegak semua. Masya Allah. Betulkah sikit pinggang? Gerak-gerak sikit kiri kanan. Lengoh dah duduk tu. Subhanallah. Besar kipas tu kan? Berpeluh ke? Okey ya? Siapa ada kipas macam ni kat rumah? Tahu tak kipas ni mahal? Dalam ratus ribu. Jadi nanti balik bagi sumbangan ya dekat rumah Allah ni, Masjid Asy-Syakirin. Jangan tinggalkan rumah Allah tanpa kita meninggalkan bukti cinta iaitu sedekah untuk rumah Allah. Itu bukti. Nabi sebut sadaqatun burhanun, sedekah itu bukti dan sedekah itu saksi. Bukti sayangkan Allah, cintakan Allah, RM5 pun tak apa, RM10. Kalau tak ada RM10, RM100 pun tak apalah. Kita boleh bagi, jangan tinggal tanpa kita memberi walaupun RM1 di rumah Allah. Pihak masjid minta ustazah umumkan tabung sumbangan untuk kapet masjid. Nampak lawa kapet ni kan? Ada kapet lain kot nak ditukar ataupun kapet ni dah lama. Beria pula tengok. Macam tenggelam lagi kan? Tapi ada bahagian tu nak tukar ataupun mungkin nak tukar kapet raudah kot warna hijau. Kapet kan? Wallahualam. Ustazah ni berani pula kupas. Saya tarik balik. Tapi nak tukar kapet masjid. Mungkin adalah mana-mana. Sebenarnya masjid ni sumbangannya diperlukan tanpa putus. Maintenance, kipas, aircon. Ustazah, tak ada aircon Ustazah. Sekejap. Tak ada aircon. Masya Allah, tapi tak panas sangat. Sejuk, barakah. Ya, nak upah pembersih, maintenance tu, elektrik, sebulan agak-agak berapa ni? 10,000 tak kurang kot RM5,000. Lebih kurang lah. Okey, tak payah tanya ya. Lebih lanjut. Tapi maksudnya sumbangan diperlukan berterusan. Bukan semua masjid dapat berterusan bajet daripada kerajaan negeri. Bukan semua. Saya tak tahu masjid ni dapat ke tidak. Nak bayar imam, nak bayar bilal, nak pastikan masjid imarah, nak buat program. Jadi memang sumbangan sangat diperlukan. InsyaAllah tabung akan diedarkan. Jadi bila tabung akan diedarkan, kita kena buat pelancaran lah. Kapet tak bayar habis lagi. Bayar kapet tak habis lagi. Subhanallah, itulah tenggelam lagi tu kan. Bayar ni, ya, kapet ni tak habis bayar lagi. 80,000 diperlukan.
Ini memang kapek ni mahal. Kami ada beli kapek macam ni, buat surau. Surau dekat pejabat kami. Untuk pekerja kita 100 orang, kita buat surau. Lepas tu surau tu kecil je surau tu. Satu lot bangunan kita ambil sewa buat surau untuk staf kita solat. Tak besar, dalam 70 besar, 60 macam tu lah. Tak, itu saiz rumah kecil lagi. Terkejut saya, kapet macam ni dah 20,000. Tak jadi. Tukar kapet lain. Memang ni boleh rasa tenggelam tu. Lengoh kalau berjalan. Kan main kempen ya. Maksudnya janganlah rasa pelik kalau 80,000. Bersatu saja tu, masa kita nak ambil tu, dah 20,000, kita kata mahalnya. Dia punya kualiti ni nak tahan bukan untuk 2 tahun, mungkin 10 tahun. Jadi insya-Allah setiap kali orang solat, kita duduk kat rumah. Setiap kali orang buat majlis-majlis, kita dapat pahala. So jangan lepaskan peluang. InsyaAllah mudah-mudahan hari ni cukup terus 80,000. Yelah, seorang-seorang bagi 1,000, terlebihlah pula. Kan 1,000, boleh 800,000. InsyaAllah. Saya percaya ada orang kaya ni, ada hartawan dermawan ni, pergi jumpa pihak masjid, tak apa, 80,000 settle. InsyaAllah tak mustahil. Semua nampak muka orang kaya belaka ni, InsyaAllah. Okey, kita nak baca hadis ni sama-sama. Ikut saya ya. Muka surat 331, muka surat 330. Kita akan baca dulu hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat lagi, yang belakang kuat juga. Malaikat tahu siapa tak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak baca hadis muka surat 330 tu ya. Idza sallatil mar'ah khumusaha wa samat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benarlah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca maksud dia. Jika seseorang wanita menunaikan solat, itu tabung telah digerakkan dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Digerakkan tabung, masing-masing keluarkan. Ya. Jangan keluarkan biru, jangan keluarkan hijau, jangan keluarkan merah, jangan keluarkan oren, keluar purple. Biar ingat-ingat, kenapalah bagi purple, terpengaruh dengan ustazah. Yang ingat-ingat itulah maksudnya sedekah kita itu sedang menaikkan iman kita. Sebab kalau duk bagi RM1 je, RM1 tu hilang pun kita tak cari. Saya bukan remehkan RM1. Bagi orang miskin, orang susah, RM1 itu besar. Dia sedekah RM1 macam 100 orang kaya bagi sedekah. Tapi kalau kita mampu, janganlah memilih yang nilai paling rendah, yang kita pun tak pandang. Bimbang sedekah kita itu bukan cintakan Allah, tapi cintakan dunia. Subhanallah. Ya. Tak apa kan, kalau biar je bergerak, takut orang ambil tak apa kot kan, biar bergerak macam tu. Kan saya rasa saya pun nak pergi kutip juga. Kan. Baik, masya-Allah, insya-Allah. Tak dan tu tak ada orang ambil tu. Ya, edar. Jangan berdoa, janganlah sampai depan aku. Gitu ya. Subhanallah. Mungkin ada yang nak bagi gelang. Okey, boleh buka gelang sekarang, gelang emas. Boleh, tak ada masalah, masjid terima. Kalau yang nak buka rantai macam susah sikit, kita boleh tunggu. Boleh. Nak bagi cincin, insya-Allah mudah-mudahan Allah gantikan dengan emas yang berganda-ganda di akhirat kelak. Bergunung emas. Ustazah tak terfikir nak bagi cincin. Nanti boleh. Bagi selepas ini. Tabung dah terlepas. Cincin lekatlah pula ustazah. Ni saya pakai masa kurus. Tak perasan. Jari dah besar sikit. Jadi subhanallah, benar.
Masya Allah, saya pernah je buat pelancaran macam ni, memang ada jumpa gelang. Ada jumpa cincin. Banyaknya orang bagi cincin. Subhanallah, seronok. Dia bagi emas ni lain rasa dia. Dia teringat-ingat sebulan. Sebulan teringat cincin tu. Tapi tak lama Allah ganti cincin baru. Percayalah. Allah lipat ganda rezeki. Banyak cincin tu, tak nak bagi satu. Gurau ya, subhanallah. Saya rasa seronok kalau asbab ni dapat kumpul banyak. Bukan masuk poket imam, bukan pakut masjid, pengurus masjid, tetapi demi rumah Allah, demi rumah Allah. Okey, kita baca terjemahan hadis ni, sahabat-sahabat, Masya Allah. Jika seorang wanita menunaikan solat 5 waktu, semua jaga solat, alhamdulillah. Berpuasa pada bulan Ramadan, mengawal kemaluannya iaitu marwahnya. Marwah ni termasuk menjaga auratnya, menjaga peribadinya dan taat kepada suaminya. Maka masuklah dia ke dalam syurga dari mana-mana pintu dia kehendaki. Berapa pintu syurga? Siapa tahu pintu syurga dia berapa? 5? 7? Atau 8? Ada yang kata 7 pintu syurga, ada yang hadis menyebutkan 8 pintu syurga. Tapi yang paling masyhur 8 pintu syurga. Syurga Allah memiliki 8 pintu. Memang ada yang 7, 5 tu tak ada. 7, 8, ini paling masyhur. Nabi sebut 4 dalam hadis yang sahih, Nabi sebut 4 sekaligus. 4 pintu syurga itu Nabi kata babus salah, pintu salat. Babul jihad, pintu jihad. Babul jud, iaitu pintu sedekah, pintu kemurahan ni, sedekah kita buat ni. Kemudian babus sab, iaitu pintu sabar. Yang lain tu ada babu birrul walidain, iaitu berbakti ibu bapa. Ada pintu-pintu yang lain. Perbahasan ulama sampai lebih 10 pintu. Tapi yang sahih 4 pintu tadi. Sorry, antara 4 pintu tadi salah satunya adalah babu siam, iaitu pintu orang yang berpuasa. Saya nak tanya muslimat, siapa boleh jamin dirinya akan dipanggil masuk melalui pintu orang yang jaga solat? Kita tak berani jamin. Rasa banyak solat kita yang tak sempurna. Solat sunat pun susah nak istiqamah. Solat masa muda-muda yang tinggal belum habis ganti. Siapa yang jamin dipanggil masuk melalui babu siam, pintu orang berpuasa? Ustazah, saya puasa Ramadan dah kuat. Puasa sunat tak kuat Ustazah, tak istiqamah. Siapa yakin masuk melalui babu jihad, babu sad, pintu sabar? Maksudnya adalah kita tak ada jaminan pun. Tapi hadis ini Nabi tujukan kepada wanita. Yang mana Nabi sebut seseorang wanita itu apabila dia jaga solat, dia jaga puasa. Yang ketiga, dia jaga maruah dirinya. Yang keempat, dia mentaati suaminya. Maka dia boleh masuk daripada mana-mana pintu yang dia boleh masuk. Senang ke susah? Susah juga. Bukan senang. Susah. Susah juga. Tetapi Allah memberikan laluan ini khusus untuk wanita. Tak disebut lelaki. Saya nak tanya, taat suami senang ke susah? Kalau suami perintah suruh masak, wajib ke sunat masak? Dah confused. Saya wajibkan awak masak nasi ayam hari ni. Jatuh wajib ke sunat? Masak tanggungjawab siapa? Amboi, sedapnya dia. Okeylah, basuh baju tanggungjawab siapa? Lipat kain? Bersih rumah? Habis tu isi kerja apa? Layan suami. Habis tu, kadang suami lembek kat luar rumah kerja, balik rumah kena kerja, nak layan macam mana? Dia dah lonlai dah, semua dia buat kerja. Lepas tu, tenaga yang Allah beri pada kita, akal Allah beri kebijaksanaan, kecerdikan, kecerdasan, untuk apa? Takkan kita tak boleh terima ia adalah satu sebab untuk kita jalankan tugas kita di rumah. Sebab itu, saya bukan menafikan, mengatakan salah. Ada penceramah, tak kira ustaz ke ustazah, yang kata itu tanggungjawab suami, itu suami. Isteri apa? Layan suami. Saya sebagai perunding cara,
kita nak sebut tentang tanggungjawab dalam rumah tangga ni, kita tak boleh ikut perasaan. Mesti ada landasan hukum. Mesti ada rujukan. Kalau tak clear bab tanggungjawab ni, jadi gaduh tak berhenti. Minum air lagi. Okey, Pak suku dah. Tapi benda ni penting. Muslimat sekalian, para ulama yang dalam bidang rumah tangga, dalam kitab-kitab muktabar menyebutkan tanggungjawab di dalam rumah tangga mengikut fitrah yang Allah buat. Saya nak tanya, fitrah mengemas tu lebih dekat dengan lelaki ke perempuan? Fitrah masak lebih sesuai lelaki ke perempuan? Fitrah jemur kain, lipat kain lebih sesuai perempuan ke lelaki? Angkat sampah, sapu sampah kat luar rumah, angkat tong sampah, beli beras, masak beras. Okey, itulah dia panduannya. Tapi kalau lelaki masak juga, tak ada masalah. Kita nak sebut pembahagian tugas. Saya dibesarkan dengan ayah saya masak pagi, masak malam, masak sahur, masak buka puasa, masak pukul 4 pagi dah bangun dah masak. Sampai saya rasa tak ada waktu saya tengok sepanjang membesar tu mak masak. Mak bukan tak suka masak, mak pandai masak. Dan ayah suka masak dan pandai masak sebab mak saya yang ajar. Tapi cerita ayah saya mula belajar masak selepas mak saya melahirkan anak pertama. Start itu ayah nekat. Ayah masak dan ayah siapkan. First belajar siapkan makanan untuk isteri bersalin. Mak saya guru fizik, guru sains. Ayah saya bisnes, orang berniaga. Dan dia memang suka masak sampai buka kedai makan sampai ada 6 buah. Lepas tu tutup. Ayah saya dah meninggal dunia 6 tahun lepas. Ada lagi kedai makan dia dah berusia 41 tahun. Bukan senang nak bertahan lebih 40 tahun kedai makan ya. Legend lah orang kata kedai makan tu. Tapi sebab arwah ayah saya juga penceramah, pendakwah, dia dah serahkan semua pengurusan pada pekerja. Dia pergi keluar mengajar kuliah dan sebagainya. Jadi saya nak sebut, saya bukan kata orang lelaki tak boleh masak, orang lelaki tak boleh mengemas. Masa mak saya sambung belajar degree di UTM Skudai, anak masa tu, anak kecil yang nombor 8, nombor 9 mak saya bawa, yang lain semua ayah saya jaga. Isteri balik sebulan sekali selama 2 tahun. Jadi ayah yang urus semua. Lipat kain, jemur kain, semua kerja rumah. Mak balik sebulan sekali. Bawa anak kecil diorang sambung belajar, selesaikan belajar dekat UTM. Bayangkan. Maksudnya saya membesar melihat bagaimana ayah saya buat kerja rumah semua. Sebab itu saya bukan kata, okey ni kerja perempuan, perempuan pun rasa terbeban. Tidak. Tetapi ulama' menyebutkan wanita bertanggungjawab dalam rumah tangga. Ada tanggungjawab dia. Bukan hanya melayan suami. Hadis Nabi sebut apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap daripada kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya akan kepimpinanmu. Nabi sebut apa? Setiap raja akan ditanya akan kepimpinannya. Setiap rakyat akan ditanya akan kepimpinannya. Setiap suami akan ditanya akan kepimpinannya dalam rumah tangga. Dan setiap isteri akan ditanya akan kepimpinannya. Kita juga pemimpin dalam rumah tangga. Dalam skop kerja kita, skop tanggungjawab kita, kita akan ditanya. Dan skop kita bukan hanya layan suami. Yang lain-lain tu semua adalah amanah dan tanggungjawab kita. Bukan sebab ihsan. Oh saya masak ni ihsan je. Tetapi bila suami suruh masak, ia bukan jatuh wajib. Bukannya bila isteri tak nak masak, jadi isteri derhaka. Itu bukan penilaian. Bukan terus kata isteri itu tak jalankan tanggungjawab. Bang saya tak nak masak, saya penat, saya tak ada mood. Pak mood tak datang, tak ada mood. Saya tengok cerita Korea tadi. Saya tengok cerita tu, suami dia masak. Terpengaruh dengan Korea, contohlah ya. Kita order lah, kita makan luar lah. Maksudnya suami tak boleh sampai paksa dan tak boleh jatuh derhaka. Kalau suami sebut derhaka, itu adalah kata-kata suami. Dari sudut syariat, isteri itu bukan derhaka. Sebab perkara wajib tak boleh dipaksa wajib. Ia adalah satu bentuk bila dilakukan dapat pahala, ia bukan wajib, dia adalah sunat. Pasal hubungan suami isteri tadi, betul wajib. Kalau sakit, kena berubat.
Tak boleh buat alasan sakit, kena atasi. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi sebagai penutup, tak sempat baca bab ni, dah kena tutup dah ni. Jadi wajiblah beli buku ni. Sebab nak baca dapur Nabi, apa sunnah di dapur sekian-sekian, kebahagiaan di ruang dapur, apa halangan, suami bantulah isterimu sekian-sekian, Masya Allah. Suami saya pandai masak. Masak air, masak telur goreng, masak Maggi. Memang dia mahir. Rebus air memang dia terror. Subhanallah. Dia pun pandai juga masak sikit-sikit. Tapi sebab dia tunduk je tu kan. Saya lain, saya dibesarkan memang ayah masak. Jadi adik-adik saya lelaki semua pandai masak. Sebab membesar begitu kan. Tetapi suami saya, mak mertua saya sehari masak 5 kali. Ini bukan cerita mak-mak zaman dulu kala, mak zaman sekarang. Dia masak pagi, dia bangun sebelum subuh. Masak dah. Pukul 10 pagi dia buat kuih untuk minum pagi. Lepas tu dia buat lagi makan tengah hari. Lepas tu minum petang pun buat donat. Kalau saya pergi beli kedai depan je, tak ada dia buat. Lepas tu makan malam. Saya, ya Allah, kalau balik kampung, tapi ibu mertua saya dah meninggal dunia, lebih 15 tahun. Usia anak saya nombor 3, Maisarah. Walaupun saya sempat dengan mertua saya 6 tahun saja, lebih kurang 6 tahun je, tapi memori saya sekarang dah 16 tahun kan. Bapa mertua saya, Tengku Yahya tu, Ku Yahya, setiap Jumaat tak pernah miss pergi ziarah kubur. Dah 15 tahun tak miss ziarah kubur. Dan kalau bercakap lagi tentang arwah isterinya, mak mertua saya masih lagi menangis. Setiap malam Jumaat mesti baca Yasin. Setiap Jumaat. Dah 15 tahun. Kalau meninggal sebulan logik juga. 15 tahun non-stop pergi ziarah. Besar cinta dan kasih sayang. Kalau bercakap boleh nangis, rindu. Tapi saya menyaksikan, bukanlah orang kampung, kawasan tak ada orang jual kuih, makanan ada. Tapi dia punya menjalankan tugas dia tu. Sebab selalu saya kata, Mek, kenapa Mek masak ni? Kita dah tak larat, baru rasa keluar dapur, masuk dapur balik. Nak buat minum pagi, dia buat sendiri kuih. Padahal jual kat luar tu senang je beli. Dia kata, ku suka Mek masak, ku lebih suka Mek masak. Tak apa, Mek masak. Tetapi suami ni bila isteri pergi, tak habis-habis cerita tentang kebaikan isteri. Sampai sekarang, Mekmu, subhanallah. Seorang yang pemurah, dia macam YB kampung. Ada orang susah, pada dia bukan orang senang. Mesti sampai, mesti suka tolong orang. Dia pergi dalam keadaan yang baik, dalam keadaan macam-macam perkara yang menjadi asbab kami melihat jelas pada dirinya husnul khatimah. Sebab itu saya sebut, wahai para wanita sekalian, cari kekuatan kita dalam rumah tangga. Kalau kita kuat bab masak, yakin masak itu bawa kita ke syurga. Kita mungkin kuat bab mengemas, masak kurang. Dekor tak habis-habis. Setiap minggu tukar kedudukan sofa. Kan cat itu, kan tampal wallpaper ni, kan tukar. Tak apalah, itu minat kita. Suami raih lah, kejap pergi DIY. Kan? Subhanallah. Mungkin kekuatan di bahagian luar rumah, pokok. Sukalah pokok. Dah lepas urus pokok, letih tak masak. Tetapi kita buat dengan ikhlas. Jangan sebab kita dah minat dan kita buat, kita pun melepaskan amarah. Sebab kita penat. Itu ujian terbesar wanita, penat. Bila penat, mudah marah, mudah ngungkit, mudah nampak kekurangan suami. Saya daripada pagi sampai petang tak berhenti-henti lagi bang. Awak sedap je. Itu ujian kita. Bimbang, pahala dah banyak dah pagi sampai petang ni. Ngemas pahala besar, masak pahala besar. Tiba petang, gugur. Na'udzubillah. Ustazah, kalau gugur lepas tu kita istighfar, dapat balik tak pahala tu? Boleh insya-Allah. Ya Allah, mohon ampun ya Allah, tadi aku macam tak ikhlas. Ya Allah, aku ikhlaskan ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah bagi pahala tu semula. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Yang hadir ni lebih kurang dalam 4,000, lebih kurang 5,000 yang hadir secara live. Dan hadir di sini lebih kurang berapa ni? 50,000 kan? Kita tak boleh kalah dengan ini 5,000. Termasuk yang tak dapat dilihat. Mudah-mudahan malaikat menaungi kita, memenuhi setiap ruang dalam rumah Allah ini.
Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf tak sempat kau baca isi kandungan. Sempat baca satu hadis, kemudian sempat baca semua tajuk. Betul tak? Sempat baca bab. Tak apa, jangan bimbang. Buku adalah satu bentuk wakaf. Mungkin ada yang rasa, Ustazah, Acik tak baca buku ni. Beli bukan niat untuk diri sendiri, beli niat untuk anak. Bagilah pada anak, mana tahu anak baca menjadi panduan harmoni rumah tangga dia, kita dapat pahala. Lepas kita meninggal, buku kita tinggalkan. Mungkin esok cucu baca, kita dalam kubur dapat pahala. Buku juga salah satu bentuk wakaf, bukan bangunan saja. Kapet ni memang wakaf ni. Kalau kita infak, tadi bukan hanya infak, dia jadi wakaf. Sebab pahala sentiasa mengalir. Nabi SAW bersabda, "Idza mata bani Adam," mati anak Adam, terputus segala amalan kecuali 3. Yang pertama sedekahun jariyah. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kita tak mampu sampaikan, kita beli buku. Kita tinggalkan ilmu melalui buku. Yang ketiga, wa waladun soleh ayad'ulah, doa anak yang soleh yang mendoakan kita, insya-Allah. Mohon maaf salah dan silap, terima kasih semua. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Sayang sangat. Kalau boleh nak peluk setiap orang. Nak salam semua. Dulu memang kita buat macam tu, beratur. Saya balik last sekali. Makcik dah salam, dia balik. Makcik dah salam, balik. Saya last sekali, 3 jam baru habis. Tapi untuk road tour, dulu boleh buat. Sekarang saya dah tak mampu, dah tua dah. 40, ya umur saya tak dah tua sangat. Tapi sebab bila setiap hari ceramah, esok, malam, pagi ni, bila saya buat macam tu dulu, saya dah collect dah esok. Bila peluk semua sampai ribu, orang tu peluk apa semua, energi kita dah diserap. Faham? Lepas semula lah saya jadi sakit. Jadi saya bukan sombong, tak nak jumpa semua. Kita jumpa mana yang dapat, mana yang mampu, mana yang sempat. InsyaAllah kita berpelukan di syurga nanti. Kalau tak dapat bertemu dan berpeluk di dunia. Yang penting kita tahu kita saling sayang. Moga cinta kita Allah terima, kasih sayang kita, dan kita dinaungi Allah di mahsyar kelak. Kan orang yang saling bercinta, berkasih sayang, sayang tak saya? Saya pun sayang. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Allah akan panggil dan dikumpulkan di padang mahsyar. Sebab Allah berfirman, di manakah hamba-hambaku yang saling berkasih sayang kerana-Ku. Jadi kasih sayang kita ini kerana Allah, kita akan dihimpunkan kembali di padang mahsyar dan di syurga Allah. Subhanallah. Jadi esok ceramah di Masjid Sultan Ahmad 1, Kuantan, Pahang. Kita akan gunakan buku Tadabbur Asmaul Husna. Masya Allah. Tajuk? Tak ada tajuk. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, sayang. Kasih semua. Masya Allah. Nanti duduk jap. Sabar, duduk jap. Nanti MC dia nak ambil mic. Kita dengar apa MC cakap. Boleh tutup, Dik? Boleh tutup? Subhanallah.